جوني حفظه الله تعالى، وخصوصا إلى روح شيخ محمد بن إسماعيل داود الفطاني رحمه الله تعالى، وخصوصا إلى روح شيخ عبد العزيز الفطاني رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita sambung kitab Matla'ul Badrain pada muka surat 5, iaitu sambungan pada kata wa arkanul imani sittatun. Situ kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa arkanul imani sittatun. Khabar tu sittatun i'rab jadi khabar bagi arkanul iman. Wa arkanul imani sittatun an tu'mina. Baca gitu, an arah nasa', tu'mina kena baca nasa' tu. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Tu tengok terjemah. Dan rukun iman, dan bermula mubtada, dan bermula rukun iman itu khabar ialah ada 6 perkara.
Bermula rukun iman itu ialah ada 6 perkara, yang mana rukun iman orang panggil rukun haqiqiyun. Rukun haqiqiyun, rukun yang dinisbahkan dengan sebenar, dipanggil rukun haqiqiyun. Rukun haqiqi dipanggil. Berarti keenam rukun iman wajib diimani sekalian. Wajib kena imani sekalian. Kalau sekira satu sahaja daripada 6 perkara tidak imani, maka seorang itu tidak bergelar mukmin. Bahkan dikatakan seorang itu kufur. Itu masuk rukun haqiqi. Mana 6 perkara badan, iaitu 6 perkara tu. Yang pertama bahawa, yang pertama wajib bahawa engkau percaya akan Allah, iaitu 6 perkara tu. Yang pertama wajib bahawa engkau percaya akan Allah. Baik, orang tanya, percaya akan Allah, percaya lagu mana? Keenam rukun iman nisbah ingat dah kedah. Patu cuma di atas tiap satu tu kita reti, kita faham kedah. Bila kita royak percaya akan Allah, percaya macam mana? Tulis sikit tulis sikit. Percaya akan Allah, percaya mana? Tulis. Percaya akan Allah itu, percaya akan Allah itu dengan makna, percaya akan Allah itu dengan makna berpegang dengan yakin. Ya juga. Iktikad atau berpegang dengan yakin di dalam hati, berpegang dengan yakin di dalam hati akan bahawasanya, berpegang dengan yakin di dalam hati akan bahawasanya tentu sungguh Allah itu ada. Berpegang dengan yakin di dalam hati akan bahawasanya tentu sungguh Allah itu ada. Lagi bersifat dengan segala sifat kamalat. Lagi bersifat dengan segala sifat kamalat. Titik. Orang tanya. Yang pertama, wajib bahawa engkau percaya akan Allah.
rukun iman yang pertama. Lalu orang tanya, percaya akan Allah, percaya macam mana? Percaya macam mana? Kita percaya akan Allah dengan makna berpegang, dengan makna iktikad, dan dengan yakin di dalam hati akan bahawasanya tentu sungguh Allah itu ada. Lagi bersifat dengan segala sifat kamalat. Kalau awak tanya jawab gitu. Satu. Dan segala ataf pada kata percaya akan Allah. Susung semula ibarat agak dan wajib bahawa engkau percaya akan segala malaikatnya, malaikat Allah, dan segala malaikat tu ataf pada kata percaya akan Allah. Jadi tarkib susung semula ibarat ke dan wajib bahawa engkau percaya akan segala malaikatnya, malaikat Allah. Ini rukun iman yang kedua. Lepas tu orang tanya, percaya akan segala malaikat Allah, percaya macam mana? Percaya akan segala malaikat Allah, percaya macam mana? Tulis pula. Percaya akan segala malaikat Allah dengan makna percaya akan segala malaikat Allah dengan makna berpegang dengan yakin, iktikad dengan yakin, boleh lagi. Berpegang dengan yakin di dalam hati akan bahawasanya sama ada. Tentu sungguh sama. Malaikat itu ada. Dan ia malaikat setengah daripada makhluk Allah. Pegang gitu. Dan ia malaikat tu setengah daripada makhluk Allah. Ni kena reti ya. Boleh. Hak zaman kita belajar di sekolah, hak tu hafalan. Nak ingat sahaja rukun iman ada 6 dikata. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tasmik seorang-seorang. Ingat, tu zaman sekolah. Kita belajar dekat usia kita ni bukan nak cuba ingat hak 6 tu. Nak reti keenam tu pula. Bila kita kata antu'mina billah, bahawa engkau percaya akan Allah. Atau percaya akan Allah, percaya macam mana? Tu kita nak belajar tu. Ni belum tentu atas orang bergelar, orang panggil pensyarah. Belum tentu di atas orang bergelar CEO, bergelar bos jabat, bertentu dia reti benda ni. Belum tentu. Cikgu sekolah, guru besar sekolah, belum tentu dia reti bab gini. Memanglah orang suka belajar bab hukum iman ni, bab budak-budak kata dia.
Tapi kalau tanya percaya akan Allah, percaya macam mana, kena molek salah abah pun nak jawab. Kita percaya, dah percaya macam mana? Percayalah. Gitu jawapan dia tu. Kita pekat belajar usia kita ni, belajar nak erti. Bukan sekadar hafalan, tapi kita hafal dalam keadaan tak erti. Tak erti pun, tak faham pun apa maksud percaya akan Allah tu, percaya macam mana, tak faham. Kita belajar ni, belajar faham ni. Biarlah belajar hukum iman pun, tapi jangan kita remeh hukum iman ni. Jawab percaya akan Allah, percaya macam mana? Orang Terengganu tak ketek macam lagu mana, tak gitu kan? Dan dia merayak hukum iman tu pertama beriman ataupun percaya akan Allah, dah percaya lagu mana? Jawab ni kan? Jangan tengok buku lah. Jawab lagu mana? Percaya akan Allah, percaya lagu mana? I'tiqad dengan jazam. Ayat tu ayat orang ngaji dah. I'tiqad dengan jazam dalam hati, bahawasanya tentu sungguh Allah itu ada. Apa kata? Lagi bersifat dengan segala sifat kamalat. Apa kata? Lepas tu rukun iman yang kedua, percaya akan segala malaikat Allah. Percaya lagu mana? Percaya akan segala malaikat Allah, percaya lagu mana? Biar jejak ngaji. Padahal benda ni kita mengaji dah lah kitab misbah. Tak jejak lagi misbah halaman lain tu. Tak jejak ngaji musalli, tak jejak. Bismillah tu tak jejak dah. Jejak. Nak jejak. Bukan jejak ni kita jalan kan. Mana kata pekat awal belajar dak jejak dah. Dia panggil apa pasal dia? Bukan dak main. Bukan dak pegang. Dah rapak dah di starting orang panggil. Ngaji pas tengah dah, tapi tanya bab bismillah dak jejak dah. Tahu orang jejak tak jejak ngaji. Kalau orang tanya di awal-awal kita je belajar dah, dia masih lagi kokak-kokak tak jejak lagi tu ngaji tu. Tak pegang molek lagi tu, tak faham molek lagi tu. Batu orang ngaji, dia bukan nak kederah. Dia nak jejak aja. Bismillah suti tu. Dengan nama Allah. Orang panggil erti ke makna, dak jejak dah situ. So kata pakatan tu, dengan nama Allah tu, orang panggil erti ke makna, dak jejak dah. Dak jejak dah. Biar kita faham sesa-sesa. Ni ngaji di awal kata percaya akan segala malaikat Allah. Biar jejak. Percaya akan segala malaikat Allah, percaya lagu mana, percaya macam mana. Kita pun kemah lalu dah. Kita i'tiqad, kita berpegang, kita sipu dengan jazam, dengan yakin di dalam hati, tentu sungguh malaikat itu ada. Lagi pula malaikat itu setengah daripada makhluk Allah. Jawab lagi tu. Sebab itulah ramai orang menyangka orang tua diukur dengan usia. Akan tetapi orang tua yang sebenar diukur dengan ilmu yang ada pada dirinya.
Ramai orang yang menyangka orang muda diukur dengan usianya. Akan tetapi hakikat orang muda ialah orang yang tidak ada ilmu pada dirinya. Ramai mana orang yang tua pada usia tetapi budak pada akalnya. Berapa ramai orang yang muda pada usianya tetapi tua pada akalnya. Ramai mana? Sebab itulah ada pepatah Arab, asyaikhu bila ilmin tiflun. Asyaikhu bila ilmin tiflun. Asyaikh orang tua, bila ilmin dengan tidak ada ilmu itu, tiflun itulah hakikat budak-budak. Asyaikhu bila ilmin tiflun. Orang tua dengan tidak ada ilmu itulah kanak-kanak. At-tiflu bil ilmi syaikhun. Kanak-kanak dengan ada ilmu itulah orang tua. Meneneng kena reti. Tu tengok ada dah orang usia umur 50 tapi akal fikir macam ke budak-budak ada. Ada tak? Adakah orang tua diukur dengan usia? (60) usia kehidupan. Tapi tua sebenar-benar di mana? 60, 50 tu usia kehidupan. 25 usia kehidupan. Ukuran orang tua, orang muda hukum mana? Sebenar-benar pada ilmu yang ada pada dirinya. Tak apa tu. Ingat. Dua. Dan segala kitab atah pada kata percaya akan Allah susung semula. Dan wajib bahawa engkau percaya akan segala kitabnya, kitab Allah. Wajib bahawa engkau percaya akan segala kitabnya, kitab Allah. Kemudian orang tanya, percaya akan segala kitab Allah, percaya lagu mana? Jawab. Dia kata percaya akan segala kitab Allah dengan makna i'tiqad, dengan jazam, berpegang dengan yakin. Sama je ayat awalnya. Di dalam hati, berpegang dengan yakin di dalam hati akan bahawasanya tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah. Kita pegang lagu tu, kita berpegang, kita i'tiqad, kita sipu dengan yakin dalam hati akan bahawasa tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah. Dan tentu sungguh segala perkara
dan tentu sungguh segala perkara yang disebutkan di dalamnya. Pegang gitu. Pegang kemah gitu. Ni apa panggil apa ni, buah lah ke ni, orang tanya ni buah orang ni. Dia belajar dak rukuk imam. Allah. Sekolah belajar dah dia kata. Kita pekat usia pecing-pecing dak main dak rukuk imam. Tu kelas sang tadika dia kata. Dia kata kelas sang tadika. Pekat kita pecing-pecing ni kita ikan. Bawa sedap kita ikan. Cakap bab makrifat, cakap bab orang dekat dengan Allah Ta'ala. Bawa sedap. Maqam muraqabah, bawa sedap ngaji. Nak atas ni dah. Dah nak tanya sikit. Tanya rukun imam. Tanya. Ayat sedap dah bunyi kata. Dah rukun imam ada berapa? Budak reti kata. Ada nang dah nang tu hak mana? Hak pertama. Allah. Hak pertama percaya akan Allah. Tu pun tak tahu kata. Tu nak tanya sikit lagi. Dah percaya akan Allah ni percaya lagu mana? Setop. Percaya. Dah percaya lagu mana? Percaya. Anda tak jajak ngaji tu. Percaya akan Allah, percaya lagu mana? Percaya akan segala malaikat Allah, percaya lagu mana? Biar reti, biar jejak suti-suti. Kalau tanya boleh jawab tak? Dia kata gini, ustaz, kita tinggal di rumah. Tu ilmu kita tu. Al-ilmu fis sudur, ilmu dalam dada anak. Wala fil kutub, bukan pada kita. Ramai mana orang yang mana tanya gapa-gapa kita tinggal di rumah. Nanti aku jawab semula. Kita tinggal di rumah pun. Kita ilmu kita. Tak ada ilmu dada. Berapa? Dia tak faham. Ngaji tak jejak. Tamu ambil faham pun kadang-kadang. Sungguh ngaji. Tanya nama kita tak jawab ada. Dah kita apa ngaji? Dah tahu tak gapa kau. Dah awak pergi belajar. Iya belajar. Apa? Puas duduk rumah. Di rumah pun puasa enggak dua apa. Ngadak muka bini sama duga kau dia kata. Mari serah. Dah serah kita apa? Tak tahu kita apa. Orang ajak ngaji tak kita gitu Dah kata kita lama gitu tak lama. Cakap bab fiqh, bab hibah ni faham gitu dia kata. Nama kita dah tahu. Tu orang kampung lagu tu lah. Dia kampung ni taklah kata mesti tahu nama kita. Dia boleh ilmu beramak padang dah. Tapi kita ni kalau tak tahu nama kita, rohok nak pergi Kedah tanya. Akhirnya tuan Kedah pesan ke ustaz. Ustaz, agak ustaz kita gapo ngajar. Rohok ngak gasih. Seorang dua mari Kedah tanya kita ustaz ngajar. Kita dah reti kat hati. Kata kita lama. Tak lama tu banyak dalam gerak tu. Kata kita lama, kita tak pekoh. Jadi rohok kita nak pergi cari ustaz. Ustaz khabar kat kita gapo nama. Senang kita susun. Tengok orang ngaji. Berat nama kita tak tahu. Dosahlah kata nama kita. Nak baca pun dah reti kadang-kadang. Tapi bukan alasan tak belajar. Kita asal dah reti bila belajar istiqamah reti Bila kita belajar dan kita tahu rasa bodoh kita dulu. Dulu tengok Ali Yamin ingat kritik. Bila tahu ayang rupanya sedar di kita bodoh. Ni rasa pandai sokmo, rasa cerdik sokmo. Bila kita belajar dan kita tahu rasa bodoh. Dulu bodohnya aku. Itu belajar. Niat comelah, niat mari nak betul diri. Bukan mari nak isi masa lapang, nak niat nak betul diri.
Niat comel. Sebab setengah orang dia niat bukan nak betul diri. Niat nak cari kesalahan ustaz pun ada. Ustaz ngajar tak jejak tu, tak serupa macam aku ngaji. Tu nak cari kesalahan. Tu iblis lagu tu. Nak cari kesalahan ustaz. Niat mari nak betul diri. InsyaAllah. Baik, habis itu kita mengaji tak banyak-banyak. Nak iti. Bukalah kitab gapa pun, kitab Hidayatus Sibyan. Ada cakap bab rukun iman. Lepas orang tanya pula atas kita dah ingat hula. Nanti kita tengok semula rumah. Habis lalu dah. Dia serupa ingat suti kemah kemi. Bukalah kitab mana-mana pun serupa je. Cuma nak tambah banyak, tengoklah kitab Kasyifus Saja. Dia bahas banyak lah. Dia bahasa Arab, bahasa Allahnya. Tapi tak apalah bahasa Arab pun belajar dengan orang pandai. Tapi biar dasar. Orang tanya kita, percaya akan segala malaikat Allah. Percaya lagu mana? Tak tahu. Percaya gitu je. Tak ada. Dia boleh jawab. Percaya akan segala malaikat Allah dengan makna iktikad dengan jazam. Berpegang dengan yakin dalam hati. Tentu sungguh malaikat itu ada. Apa tu? Kemah tu. Dan pula malaikat ni setengah daripada makhluk Allah. Apa dah? Dan malaikat ni tidak lelaki, tidak perempuan, tidak minum, tidak makan. Tambah sendirilah. Habis itu. Baik. Berapa dah tu? 3. Dan segala rasul, dan wajib bahawa engkau percaya akan segala rasulnya, rasul Allah. Wajib bahawa engkau percaya akan segala rasulnya, rasul Allah. Lepas tu orang tanya pula, kadang-kadang bila orang bagi tanya ni geram kok kadang-kadang tu. Setengah ustaz, awak ni tanya semua. Siapa kok dulu? Ada dalam pengajian, kalau guru besar nak tanya lepas kelas, tiba-tiba dia potong masa ustaz ngajar, kita tak ada. Setengah guru di pesawat dah nak tanya direct selalu masa ngajar. Tak ada masalah lah. Kita pelik masa ustaz beri peluang tanya masa ngajar, tak tanya. Ustaz nak balik lele, ustaz kejap nak tanya. Ustaz nak ada hal pula ni. Nak tanya kan situ. Kalau pula, kalau kena mikir dulu jawapan. Nak kiyah kitab mana-mana. Masa ni tanya selalu. Kalau Tugu Ustaz Nasir, kalau dia ngajar, boleh tanya direct. Boleh tanya direct. Nak tanya betul, nak mengesahkan, kata nak buat ibarat gini boleh ke tak? Boleh tanya. Kalau kita nak buat gini boleh ke tak? Tiba kita nak buat ni, kata boleh kok gitu. Puas hati lah kitanya. Sebab apa? Boleh dua jalan cara baca. Dan saya cuba ulang sodak dang adik. Dia ulang semula. Tapi kita ni nak tanda reti pun kadang-kadang. Dia kena nanya. Kita ustaz nak nanya sangat dia reti. Ada juga. Dia kena buat ayat lah. Senangnya cakap apa yang awak nak tanya. Biar ayat teranu pun tak apa. Nak mengaji dalam bidang usuluddin. Usuluddin jarang ada orang nanya. Sebab apa? Dia pun dah reti nak nanya.
Nama tak apa. Dia orang nanya soalan, terkadang ahli kita pun nak rebah ke. Soalan tu kadang-kadang nak test pun ada. Lepas tu nak jawab orang ni, percaya akan segala rasulnya Rasul Allah. Percaya lagu mana? Tulis. Percaya akan segala Rasul Allah dengan makna i'tiqad dengan jazam. Sama ayat dia. Berpegang dengan yakin di dalam hati. Sama. Akan bahawasa tentu sungguh ada segala Rasul Allah. Akan bahawasa tentu sungguh ada segala Rasul Allah. Dan tentu sungguh juga akan segala perkara yang mereka itu sampaikan kepada umat. Pegang gitu nah, pegang gitu. Kata setengah tok guru, nak berkat ilmu mesti permulaan belajar mula dengan bismillah. Mesti tu. Nak dapat berkat ilmu mesti permulaan belajar mula dengan bismillah. Nak berkat ilmu, kata tok guru, permulaan sebelum baca kita tawassul dengan pengarang, kita tawassul dengan guru-guru kita. Kerana katanya tok guru, dalam majlis ilmu kita menyebut nama para alim-alim ulama, maka turun keberkatan daripada Allah. Kita sebut nama guru kita, nama alim ulama, turun keberkatan daripada Allah. Berkat ilmu itu penting. Dan juga adab dalam tutur ilmu itu juga penting. Sebab tidak guna ilmu yang banyak tetapi tidak beradab. Ilmu yang tinggi bila dihiasi dengan adab, sikit pun memada ilmunya. Ilmu yang tinggi tidak beradab, banyak pun tidak guna. Nak adab suami. Adab dia melambangkan kepribadian yang ada pada kita. Ada orang yang bila Tuhan kurniakan ilmu yang banyak, dia rasa segar dia tak. Dipandang orang lain lekeh, tak seleba dengan dia. Bukan label saya untuk komen. Aduh, orang sombong gitu tu. Orang sombong. Bukan label saya untuk komen benda ni. Jangan. Seorang berilmu ikutlah resang padi. Semakin berisi semakin tunduk. Jangan ikut resang lalang. Semakin tinggi semakin tinggi semakin menegak ke atas. Jangan jadi resang lalang, jadilah resang padi. Dapa orang yang berisi tetapi merendahkan dirinya tidak hina. Orang yang tinggi ilmu tetapi semakin bongkak, hina orang ni. Nabi sebutlah hadis kan, man tawadda'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah diri, pasti Tuhan angkat darjat.
Wa man takabbara khafadahu Allah. Barang siapa yang sombong, pasti Tuhan perjatuhkan orang ni. Ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak bukan milik kita sebenarnya. Dia milik Allah. Kurniaan daripada Allah, pinjaman untuk kita. Jangan kita rasa mulia dengan sebab ilmu yang ada pada kita. Itu ilmu, itu milik Allah. Cuma Tuhan kurnia kepada kita dalam pinjaman. Gunakanlah untuk beri manfaat kepada umat, bukan untuk menambah kekayaan duniawi untuk kamu. Imam Ghazali pesan, jangan jadikan ilmu yang ada pada jasadmu itu dengan niat untuk mengumpulkan harta kekayaan dunia. Ini dicela. Ada orang kata, kalau aku ngaji esok-esok jadi tok guru, orang panggil aku ceramah, sejak aku capak tau. Tu hina tu, dicela tu. Ada orang yang gitu. Aku nak ngaji sungguh, bila aku panggil ustaz ke, panggil aku tok guru, panggil aku ceramah, aku ustaz, sejak ni mengata. Ada orang yang gitu. Kalau adalah niat sebegitu, itu niat yang dicela. Dalam kitab Hidayatus Salikin, niat sebegitu belajar orang ini kasih kepada merutuhkan agama. Jangan kita niat gitu. Jangan kita niat belajar nak teh orang. Jangan kita niat belajar ni nak suruh ramai pengikut. Jangan kita niat belajar ni nak suruh orang tengok kita banyak, nak suruh orang puji kita, suruh ramai pengikut. Jangan. Itu niat itu dihina, niat itu dicela. Bukan itu niat kita. Kita belajar ilmu untuk lepas diri pada kejahilan. Kita belajar ilmu untuk jadikan bekalan untuk akhirat. Itu niat kita dalam belajar. Betul niat dulu belajar. Betul niat. Habis itu. Berapa dah tu? 4. Dan hari yang kemudian, dan wajib bahawa engkau percaya akan hari yang kemudian. Hari yang kemudian ni maknanya hari kiamat lah, ataupun hari akhirat lah. Ini rukun iman yang kelima. Dan wajib bahawa engkau percaya akan hari yang kemudian, yakni hari kiamat. Kemudian orang tanya, percaya akan hari yang kemudian ni cari lagu mana? Jawab samalah. Percaya akan hari yang kemudian dengan makna iktikad dengan jazam, sama ayat dia tu, sama. Berpegang dengan yakin, bahawa berpegang dengan yakin di dalam hati akan bahawa sama tu, tentu sungguh adanya hari kiamat. Tentu sungguh adanya hari kiamat. Dan tentu sungguh hari kiamat itu, dan tentu sungguh hari kiamat itu bila-bila masa sahaja akan berlaku. Kita pegang kita. Kita i'tikad, kita berpegang dengan yakin dalam hati, tentu sungguh adanya hari kiamat. Satu. Dan tentu sungguh hari kiamat itu bila-bila masa sahaja berlaku. Kita pegang kita.
Kita tak payah. Bila kita mengaji dengan niat nak dapat daripada kejahilan, kemudian kita istiqamah sungguh juga, Tuhan akan kurniakan kita ilmu. Cara kita niat belajar untuk lepas kejahilan, kemudian kita istiqamah sungguh dalam belajar, Tuhan kurniakan kita ilmu. Tuhan akan kurniakan kita ilmu. Berapa dah tu? 5. Yang keenam, dan dengan qadar dan wajib bahawa engkau percaya dengan qadar, kebajikannya qadar dan kejahatannya qadar. Ini rukun iman yang keenam. Hak ni antara benda yang kita kena halusi lah, yang kita bahas dalam kitab Paku Iman tu esok. Tu hak biasa kita dengar qadar yang baik, qadar yang jahat. Dalam kitab kita qadar yang kebajikan dan qadar yang kejahatan. Samalah tu. Cuma kena beri penekanan molek. Kata percaya akan qadar yang kebajikan dan percaya akan qadar yang kejahatan. Hak qadar yang kebajikan tu tak ada masalah lah. Hak masalah qadar yang kejahatan. Ni pun ramai yang orang sakut. Dia ngapa sangat? Percaya akan qadar yang kebajikan dan percaya akan qadar yang kejahatan. Ngapa sangat? Orang tanya tentang qadar yang kejahatan, adakah Tuhan tentukan juga? Dia nak jawab tentu tak tentu tu, dia macam bercanggah dengan apa yang dia fikir. Qadar yang kejahatan Tuhan tentu juga ke? Dia pun kata qadar yang kejahatan, dia kata kalau Tuhan tentu, bererti Tuhan tu jahat juga, dia kata. Kalau Tuhan tentu juga qadar yang kejahatan, dia kata Tuhan tu zalim lah, dia kata. Sebab tu dia kata Tuhan tidak menentu perkara qadar yang jahat. Allah hanya menentukan qadar yang kebajikan. Ini pegangan terpesong. Seumpama zina, seumpama kufur, seumpama maksiat, adakah Allah tentukan juga? Dia kata doa Tuhan tak tentu perkara jahat. Perkara jahat kan Tuhan tegur. Zina kan haram, takkanlah Tuhan menentukan perkara haram. Ini pegangan Mu'tazilah, pegangan yang terpesong. Ramai mana orang lecah bab pegangan rukun iman yang keenam. Di rukun iman yang keenam inilah lahirnya pegangan-pegangan yang terpesong. Ni kena halusin molek. Sebab tu hari Rabu perbicaraan qada tak habis lagi tu. Baik, secara keenam rukun iman. Yang keenam saya dah bahas, sebab kita bahas dalam kitab Paku Iman. Tu seperti mana yang kita belajar tu hari Rabu tu. Di rukun iman yang keenam, tubik dua pegangan. Tu kita acak lah, kita wayak tu biar kemah molek. Lepas tu pula istilah panggilan di sisi Imam Abu Hasan lagu mana?
istilah dari sisi Imam Abu Mansur lagu mana tu kita bahas dah tu lah kitab Paku Iman. Tidak bahas sininya, kita bahas kitab Paku Iman. Lesah situ, kemudian kita sambung akan datang dan wajib atasnya pula bahawa ia mengetahui akan aqaidul iman. Wallahu a'lam. Kita sambung kitab Misbah sikit. Ada satu permintaan daripada orang Johor. Seorang ustaz tahfiz di Johor, dia minta untuk buat live pengajian kitab Musalli. Dia minta kitab Misbah dan kitab Nawar untuk di sebuah pusat tahfiz di Johor. Dia nak buat live dalam Facebook ataupun dalam video call. Dia minta tu. Dia tu ustaz boleh tak kata nak minta ustaz buat live untuk kita orang sahaja di pusat tahfiz di Johor. Kita orang nak ngaji. Dia kata saya dengan orang ustaz tahfiz dengan anak murid nak ngaji attack. Dia kata cuma nak minta ustaz buat live untuk kita orang sahaja. Saya kata insya-Allah kalau menghasilkan natijah yang baik. Cuma dia kena ikut masa kita. Masa saya pagi je free, malam saya tak free lah. Dia setuju insya-Allah, tak setuju cara lain. Itu je lah. Ini tak sangat tu. Tengoklah kalau dia setuju dengan syarat kita, pagi ikut masa saya, insya-Allah saya akan tunaikanlah permintaan. Cuma saya pesan ke dia, saya ngajar bukan ceramah. Saya bukan ceramah ni, saya ngajar. Tapi saya ngajar kau, mana kata saya straight lah, ilmiah, tak ada lah kata tak lain tu. Lepas tu pula mungkin dari segi lorak bahasa tu mungkin ada berlaku sedikit tak faham tu. Kita orang Terengganu kan cakap Kuala Lumpur. Nak mutah aku dengar Kuala Lumpur cakap. Nak cerita Kuala Lumpur mana? Nak mana? Nak urat tak cerita Kuala Lumpur? Ke usuk boleh saya Kuala Lumpur? Tak boleh saya Kuala Lumpur. Dengar dia boleh. Kita orang Terengganu mana? Bahar Rambang. Dia faham tak? Oh dengar Bahar Rambang. Kata Bahar Rambang. Kata gitu Kuala Lumpur. Nampak tak? Baik, kita sambung sikit kitab Misbah muka surat 16 tentang dalil atas kekal Allah Ta'ala. Situ qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dalil atas kekal Allah Ta'ala, dia setengah ibarat kita, dia kecek pengecaman. Setengah kita, setengah kita dia kecek dengan ibarat pengecaman. Setengah kita dikecek dalil, samalah. Setengah kita dikecek bukti, sama ya. Kalau kita asasul i'tiqad dikecek pengecaman. Pengecaman tu dalil lah. Dan dalil atas dan dalil yang menunjuk, dan dalil yang menunjuk atas kekal Allah Ta'ala dan tak binasa itu. Tanya sikit, tak binasa ni orang panggil apa? Orang panggil apa istilah tak binasa? Dah jejak lagi ngaji tu. Kusat 16. Tak binasa orang panggil apa?
Mana? Hai, mana jauh nak lari. Kan? Tak binasa tu orang panggil apa istilah. Binasa tu mustahil. Binasa tu mustahil. Tak binasa tu apa panggil apa istilah. Tu. Mana? Haiwan ni tak ketugi jauh. Istilah istihalatu mustahil. Binasa Allah tu mustahil. Tak binasa tu istihalatu mustahil. Orang tanya, tak binasa Allah tu wajib ke mustahil ke tu? Dah kuat. Tak binasa Allah wajib ke mustahil ke tu? Wajib ke apa? Wajib akal ke apa? Kitab aku imam. Wajib akal ke apa? Dia jejak hari tu aku imam aja. Wajib akal tu big berapa pula? 2. Pertama, hak hakiki. Hai, bukan. Betul-betul dah. Paku imam. Ya, kawan. Paku imam. Wajib akal yang zati. Wajib akal yang zati. Wajib akal yang wajib akal yang zati mutlaq. Wajib akal yang zati muqayyad. Hak ni, hak kata tak binasa ni termasuk dalam puak wajib akal. Wajib akal ke apa? Zati mutlaq. Ada apa tu? Ngaji paku imam tu dah biar jejak. Ada apa tu? Dan dalil yang menunjuk atas kekal Allah Ta'ala dan tak binasa itu ialah kita fikir jikalau Allah Ta'ala tidak kekal. Kemudian Syekh Abdul Aziz mendatangkan pula dalil akal. Dalil akli dipanggil. Sebelum ni dia telah mendatangkan dalil naqli. Dalil ayat Quran. Mana dalil ayat Quran? Nuh atas nuh kullu man 'alaiha fayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalil naqli, dalil ayat Quran. Dalil ayat Quran yang menunjukkan kata Allah Ta'ala tu kekal. Hak ni dalil akal. Dalil akal. Dan dalil yang menunjuk atas kekal Allah Ta'ala dan tak binasa itu ialah kita fikir. Jikalau ni orang panggil ala sabili takdiri. Jikalau ni atas jalan fardu takdir sahaja. Fardu takdir ni bahasa kita panggil wak lolok kata. Jikalau orang panggil atas jalan fardu takdir sahaja, atas jalan andaian sahaja. Kita fikir begini. Jikalau Allah Ta'ala tidak kekal, kita andaikan lagu tu. Jawab lagu mana? Maka tentulah ia Allah tu binasa. Dan jika ia
ia Allah tu binasa, tentulah ia Allah tu baru. Dia ada cara mikir. Mana dalil yang menunjuk di atas Tuhan tu kekal? Kita fikir mana? Tu kayak gini. Warna weh. Kalau kita kata kok Tuhan tu tak kekal. Jawablah mana? Jawab, maka tentulah Allah tu binasa. Dan jika Allah tu binasa, tentulah ia baru. Apa sebab dia gitu? Apa sebab kalau Allah Ta'ala binasa, tentulah Allah tu baru? Apa sebab? Apa makna baru? Hai, orang tak kata lagi dah. Dia ingatlah tu. Ikhtilaful ibarat biikhtilafil i'tibarat. Berbeza ibarat dengan sebab berbeza tempat tilik. Kadang-kadang orang panggil alam, kadang-kadang orang panggil jirim, kadang-kadang orang panggil baharu. Tekoh bila panggil alam, tekoh bila panggil jirim, tekoh bila panggil baharu. Mana ni? Bila sebut kata alam, tekoh bila panggil alam. Atas kita ni boleh panggil alam, boleh panggil jirim, boleh panggil jisim, boleh panggil baharu, boleh panggil kaum, boleh panggil aghyar, boleh panggil mungkin. Atas kita ni. Cuma orang tanya, atas kita ni tekoh bila panggil alam? Atas kita tekoh bila panggil baharu? Teringat kita tak? Tak ingat. Tekoh bila panggil alam? Jika kita tilik tiap-tiap yang ada selain daripada Allah, tekoh tu panggil alam kan? Kita ni manusia panggil alam bila? Jika kita tilik tiap-tiap suatu yang ada selain Allah. Tekoh tu manusia atau kita ni dipanggil alam. Nampak tak? Tiap-tiap sesuatu yang ada selain daripada Allah dipanggil benda yang maujud pada kharij. Tengah gila kita ada usam ni. Benda yang ada di luar pada kotak pemikiran. Ni depan kita ni, ni beg ni maujud pada kharij, bukan ada pada akal, ada pada di luar akal. Ni beg ni, beg ni panggil alam ni. Kalau kita tilik tiap-tiap sesuatu yang ada selain Allah, dipanggil alam kan? Manusia dipanggil alam bila? Bila kita tilik, kita pandang tiap-tiap sesuatu yang ada selain Allah. Tapi kalau kita tilik tiap-tiap suatu benda yang kena jadi, tak panggil alam dah. Tiap-tiap suatu yang kena jadi dipanggil makhluk atau kaum. Tilik kepada tiap-tiap suatu yang ada selain Allah, orang panggil alam. Manusia ni, kita ni manusia. Manusia boleh panggil alam bila? Bila kita tilik tiap-tiap suatu yang ada selain Allah. Manusia ni juga boleh panggil makhluk, boleh panggil kaum bila? Bila kita tilik tiap-tiap suatu benda yang kena jadi, dipanggil makhluk ataupun kaum. Kaum. Jawi ka waw nun. Kaunun. Kaum.
Manusia ni juga dia boleh panggil jiran. Bila kita tilik tiap-tiap suatu ambil ruang kosong. Ini payah belaka ni. Mana mengajilah kitab Sifat 20 Ustaz Muhaddir. Mana mengaji ada pada muka surat apa ni 49 kata silap ni. Kitab tu jangan barang kitab Ustaz Muhaddir. Nampak kitab moden isi dalam manusia ni pula bila dipanggil jisim, bila kita tilik tiap-tiap perkara yang boleh bahagi, tiap-tiap perkara, tiap-tiap suatu yang boleh kita bahagi, dipanggil jisim lah. Dan bilakah dia panggil kata baharu? Bilakah manusia dipanggil baharu? Bila kita tilik tiap-tiap suatu yang tiap-tiap suatu wujudnya itu ada permulaan, dipanggil baharu kan? Dan benda baharu ni dia tubik dua. Benda yang ada permulaan tetapi tak ada kesudahan dia, dia baharu. Dia ni ada mula tapi tak ada sub. Ada juga benda baharu, dia ada mula, ada sub. Tak mana dia? Tak ada yang begini. Tak ada yang jawab benda gini. Kita Risalatul Tauhid ada ingat dah. Biar ingat perbahasan ni kita ni sebut. Ingat masalah. Hak baharu di sini, baharu yang ada mula ada sub. Kalau Allah Ta'ala tu binasa, sudah tentulah Allah Ta'ala baharu. Sebab binasa tak akan berlaku ke atas benda kodeng. Benda kodeng, benda yang tidak ada awal, tidak ada akhir, dipanggil kodeng. Benda baharu terkadang ada awal, ada permulaan, tetapi tak ada kesudahan. Terkadang benda tu baru, ada permulaan dan ada kesudahan. Benda baharu hak tak ada sub, benda lagu mana? Benda baharu ada permulaan tapi tak ada kesudahan, benda lagu mana? Tu contoh. Benda baharu ada permulaan tapi tak ada kesudahan, benda lagu mana? Mana? Tilik kepada benda hak Tuhan menentu pada sedia kali lagi nak mengekal. Benda hak Allah Ta'ala menentu pada sedia kali lagi nak mengekal. Dia kekal ke apa? Kekal aridi. Tu tilik kepada ta'alluq iradah, ataupun kita tilik kepada janji yang Allah. Ada benda baru, ada permulaan dan ada kesudahan. Benda ke mana? Benda hak selain daripada 8 perkara hak yang disebutkan oleh Nabi. 8 perkara tu sahaja hak kekal. Walaupun ada mula, kita tak ada sub. 8 perkara tu. Hak lain sub lagi.
Jawab, dan jika ia Allah tu binasa, tentulah ia Allah tu baru. Apa beza baru dengan baharu? Baru dengan baharu, apa beza? Baru tu zat, baharu tu sifat. Ngaji dah lah. Dan jika baru, dan jika ia Allah tu baru, nescaya tidak ada Tuhan. Dan jika ia Allah tu baru, nescaya tidak ada Tuhan. Sebab apa dikata tidak ada Tuhan? Bila kata baru, benda yang ada awal, benda ada permulaan, dah ada siapa buat? Jika Allah tu baru, baru-baru ni benda ada permulaan, ada dia siapa buat? Ada dia, sudah tu ada yang menjadi. Dan Allah ni siapa? Allah ni Tuhan. Tapi kalau Allah tu baru, dia kena jadi. Lepas kalau Allah Ta'ala tu baru, membawa kepada tidak ada Tuhan. Dengan dalil yang nyata pada huraian sifat kita. Dengan dalil yang nyata pada huraian sifat kita. Kalau begitu, tetaplah Tuhan tidak binasa. Kalau begitu, tetaplah Tuhan tu tidak binasa. Ini dipanggil dalil akal. Kalau Tuhan tak kekal, dia mesti binasa. Kalau Tuhan binasa, dia mesti baru. Bila Tuhan baru, tak ada Tuhan, maka dia pun kena jadi. Firman Allah Ta'ala di dalam suratul Qasas ayat 88 yang mengisyaratkan Allah Ta'ala bersifat dengan baqa'. Mana ni? Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kulla syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tu suratul Qasas ayat 88. Hak kita naknya ialah kullu syai'in halikun illa wajhah. Tu syahid hak kita nak. Artinya, arti firman Allah, dan janganlah berdoa engkau. Berdoa di sini dengan makna sembah. Dan janganlah berdoa, yakni menyembah engkau serta Allah akan Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan ia Allah. Bermula tiap-tiap suatu itu binasa melainkan zat Allah. Ini ditakwil dah. Wajah dia takwil kepada zat. Kaedah min itlaqil juz'i wa iradatu kulli. Itlaq juz'u hak nak kulli. Ni kena ngaji mula lah tu. Melainkan zat Allah. Baginya Allah jua hukum, dan kepadanya Allah lah kembali sekalian kamu. Syahid hak kita naknya ialah ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Tu hak kita nak ayat tu, ayat yang menyatakan kata
Ayat yang menyatakan kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan baqa. Ayat tu. Dan pengakuan di dalam hati dengan tentu tidak binasa tu. Pengakuan di dalam hati dengan tentu tidak binasa tu, orang panggil membetuli pengakuan itu dengan keterangan Allah Ta'ala di dalam Quran. Itulah, mana itulah, itu pengakuan dalam hati dengan tentu tidak binasa tu. Itulah orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Habis, tak ada ayat ni. Itulah mana pengakuan dalam hati dengan tentu tidak binasa tu. Itulah orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Di pengarang kitab ni, Syekh Abdul Aziz, hak ni kalau ikut sejarah, dia ni menantu kepada ayah D. Kena ayah D. Ayah D Sekar, pengarang kitab Asas I'tiqad tu. Dia ayah D ni menantu dia ni Abdul Aziz, panggil Baba Zik. Kisahnya ayah D ni, dia ni suka isap rokok. Dulu isap rokok daun. Tapi Baba Zik ni lah yang ajar ayah dia isap rokok sigaret. Kisah ni lah kitab Manhaj Ahli Sunnah. Dia cerita ayah dia disiapkan kitab Manhaj Ahli Sunnah dengan dihisap sebangsa rokok perbuatan Indonesia, rokok Suria. Siapa aja Abang Zik dia duduk di kampung Gunung Payung di Kota Baru. Dia nak balik tani tu, dia buat rokok sigaret. Kalau orang wi hadiah gapo-gapo dia ambil, tapi tidaklah segemar orang berada rokok. Ada rokok agak suka ayah dia. Oh, alhamdulillah, insya-Allah ambil dulu. Ayah dia yang bubuh kitab Manhaj Ahli Sunnah bukan dia diri, nak tu seorang lagi. Dia kata hampir-hampir dia nak letak nama kitab Rokok Gudang Garam. Dah disiap karang isap rokok. Ketika tu dia kata ayah telah uzur serba-serbi dah. Umur tu 60 dah umur tekah tu. Dia karang kitab Manhaj Ahli Sunnah sambil isap rokok. Rokok Gudang Garam. Siap kitab tu dia kata hampir-hampir letak nama kitab Gudang Garam. Hampir-hampir dah tu. Ayah dia. Ni natu dia ni. Natu dia ni Aling. Berzik Aling. Antara anak murid hodang ngaji dengan Berzik, tak silap Ustaz Wan Junaidi. Dia pernah ngaji dengan Berzik. Tak silap. Berzik. Dan juga Baba Ismail Sepanjang menatu Baba Zik. Nikah dengan Baba Zik. Lagi pula dak silap Baba Li Sekar tu menatu ayat dia dah. Baba Li Sekar. Masa tu Baba Li ngaji di Mesir. Ada dah seorang natu di seorang tu meninggal awal. Alain meninggal awal. Kata sadar ada orang nak warisi pondok dia ni. Dia kata gini, tunggu beli balik Mesir nikah dengan anak ni. Ayah dia tu dia ngaji sekarang ni, ngajar di pondok Sekar tu dah dah. Beli tu natu ayah dia dah. Anak murid tua ayah dia Baba Mak Amanu. Ada lagi di Patani Alain suruh dia Baba Mak Amanu, anak murid tua ayah dia. Dia anak ayah dia ni kalau ditani tahunya Baba Li
Baba Li, Baba Ismail sepanjang, kemudian Baba Ma'amanu. Anak murid ayah dia sekarang. Kalau kata anak murid ayah dia, mesti aling Surudin. Ini mesti aling. Ini msti aling Surudin. Bak ayah dia ni orang panggilnya kalau ditanya udah gani ya. Kalau bak Sudin memang ni pandai. Anak murid emah pada ayah dia. Akui oleh pada diri ayah dia ni memang aling. Bak Surudin. Sejarah dia. Dan ayah dia ni kalau dia ngajar dak isap rokok dak mari ibarat kitab. Hanya masalah dak ingat. Nanti kau lu isap rokok lu. Isap rokok piu mari dia dah. Ayah dia. Tengok. Isap rokok dia kata dia ngajar kat balasah tu. Okey, katuk berita. Tiup dia bab isap rokok. Tak mana murid dia napa? Kata pun jucu seperam. Merah. Tengok depan merah. Anak wis akak kok sorang. Ingat. Aling. Katanya kalau nak tahu ayah dia ni sihat, dia akak. Tu alamat dia sihat. Kalau dia dah sihat, kalau dia dah akak dia demam tu. Ya dia. Dia suka pakai t-shirt pagoda, ya dia. Tu ayah dia lah. Nak hebat ulama. Nak hak sakang tu hebat Sudin tu ayat dia. Kita akan baca kitab dia atau kitab yang dia karang, kitab Manhaj Ahli Sunnah. Kitab yang menceritakan tentang ayat Quran yang muhkamah, ayat Quran yang mutasyabihah, hadis muhkamah, hadis mutasyabihah. Kita bahas kitab tu. Kitab Jawi. Semula. Kitab ni dok silap baba Wang Ismail pernah buat daurah bulan Ramadan. Bila tahun lepas ke benda? Saya ikuti pengajian daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan dalam live. Saya minta izin lah dengan guru baba depan ngaji. Admin kata baba benarkan lah, ada masalah. Dah khotang. Banyak saya khotang dengan baba Wang Ismail. Tengok yang live banyak. Ni peluang lah. Bulan Ramadan banyak dia baca 2 kitab lah kadang. Dah ni apa Ramadan dah dia mari. Kitab Sirajul Huda dah khatam. Baba Hasan baru dia mari. Kitab Idatul Tafakuri dah khatam. Tok izin berada dengan admin surat baba amutupan ngaji. Baba kata apalah dibenarkan, cuma dibersyarat jangan kondeng mana-mana ulama dalam kitab ni. Hidatul Tafakiri. Hormati ulama, jangan kondeng. Itu pesan. Tak ada masalah. Hidatul Tafakiri. Khotang. Lepas tu kitab apa lagi? Kitab Zuhratul Murid. Khotang. Lah. Cik nak ke tu. Zuhratul Murid. Kitab Khulasah Tauhid. Khotang. Ambil peluang. Di bulan Ramadan ni mari ya. Kalau pondok dala, banyak dok dala. Baba Faisal. Baba Faisal bulan Ramadan banyak buat daurah. Perlu minta izin dulu dengan admin lah. Suruh yang baba amu tumpang ngaji. Baba kata okey, dibenarkan, tak ada masalah lah. Ambil puang ngaji. Nah, banyak. Bagi kita minta sangat tu, baba mari di Terengganu, dia nak buat daurah. Dak bulan Ramadan, banyaklah antaranya tahun ni kemungkinan disambung kita Takhribul Ikhwan. Dak khatam lagi tu. Lepas dia mari dah habis lagi. Lepas tu kitab Pati Faridah pun dak khatam lagi tu. Abu Ismail. Bakurah ambo dak ngaji dengan Abu Ismail, ambo dak dang. Dia lah tengok, mak dak dahulu. Tapi hak yang seterusnya Ustaz Wan Junaidi. Dia ngaji khatam dah Bakurah. Tapi ngaji semula dengan Abu Ismail. Duk nadah alik. Pada Ustaz Wan ni khatam dah.
kitab Baqarah, dia ngaji khatam dah, dia ngaji khatam dah, ngaji semula dengan Abang Ismail. Dobik semula. Tawaduk. Baqarah. Insya-Allah lah. Faridah dah khatam dengan Abang Ismail. Banyak ada khatam ikut lah banyak. Cip-cip izin. Hak dengar ni tu suki pula mengaji. Ambil buang mengaji. Sebab mengaji insya-Allah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'bi ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi